Alright. Okay. Oh, dengar. Dengar. Macam cakap. Dengar. Clear eh? Alright, Assalamualaikum. Salam. Mat tak ada masuk tak apa. Kita teruskan lah. Tak bangun lagi apa. Okey. Nampak saya punya screen ni? Nampak ada apa? Alright, yang ni tu lah. Okey, satu benda yang nak komen Satu macam itu saya ada bagi dia punya flow lah kan. Mentally diagram, space zoning, bubble, circulation accessibility, vertical zoning dengan space element strategies. Yang ni saya rasa lagi senang. Lagi senang kalau susun ikut flow lah, maknanya yang ni kat atas ke apa. Sebab yang ni orang akan tengok dulu. Cuma dia, okey, yang ni yang tak faham dia apa dia? Yang kata tak faham. Yang kanan tu, macam mana dia letak benda bulat-bulat tu? Okey, yang berbulat ni. Okey, first kita kena tahu dulu lah. Okey, metric diagram ni, metric diagram ni dia adalah diagram yang mana kita nak tunjuk space relation dia. Yang ni space ni perlu dekat ke tak, ataupun dia perlu jauh, ataupun dia ada kena mengena ataupun tidak. So yang kalau macam ni, contoh kalau yang ni kalau yang ni memang kosong lah. Kalau yang ni adalah untuk yang waiting area dengan bus bay. Dia perlu sebelah-sebelah ataupun dekat. Kalau macam ni perlu sebelah-sebelah kan. So perlu ke tak sebelah-sebelah ataupun tak perlu. Kalau perlu dekat je buat keyboard kuning lah. Dia macam tu lah. Tapi kalau perlu dekat, macam tu lah. Tapi yang mana kalau yang mana yang tak related tu buat ni lah, buat kelabu lah. Ataupun dia related tapi dia tak perlu dekat, no je lah. Benda ni biasanya kita buat dulu. Tak, tapi yang using no tu, macam mana yang no tu? Yang no ni maknanya dia senang cerita, kalau yang kelabu ni dia memang tak kena mengena. Yang no ni dia apa, related. Dia related tapi dia tak perlu dekat. Kalau kita tengok contoh, ada yang macam Tika punya buat. Ini kan. Tengok yang mana ni, yang node adjacent ni lah. Yang warna hitam. Mana yang driver rest area dengan kiosk toilet ni dia dia patutnya not related ni, dua ni. Kiosk toilet dengan driver rest area ni tak related. Ataupun ni lah, ataupun nak adjust sendiri ikut suka, tak apa. Maknanya mungkin boleh buang satu. Buat 3 je. Adjacent, nearby dengan not related. Dah, settle. Lagi buat pening sebab kita nak bagi tunjuk benda tu yang kita study lah benda tu sebenarnya. Barulah bila dah ada benda ni, baru boleh keluar proper punya. Apa orang kata? Bubble diagram apa semua kan. Boleh tak nampak kita main acah air, kita main letak air tu. So yang ni boleh buang satu lah, lagi senang. Saya tak ada masalah kan kat situ. Cuma lepas tu yang ni ni zoning ni saya tengah pelik sikit. Ni zoning ground floor, first floor yang ni. Yang ni second lower ground. Sebab ground floor tu bangunan. Ni atas sana. Yang atas tanah ni, yang side plan tu sebenarnya tu. Ni yang design strategi 1 itu. Yang ni patutnya masuk dalam design strategi 1 lah. Untuk yang DS2 ni kita masuk yang dalam bangunan ni. Dalam bangunan saja. Dalam bangunan je. Cuma dia platform tak kira bangunan. Platform tapi dia bangunan sebab escalator. Atas tanah. Boleh lah, include lah. Cuma yang ni dia macam tak, apa ni, public merah, semi biru, private kuning.
Okay, tak apa. Tapi semua ni nanti boleh cerita kan? Ha, Boleh ya? Kalau boleh. orang tanya boleh justify ya? Boleh. Alright. Kalau maknanya yang ni samalah, cuma yang ni. Cuma yang ni, okay, bila kita masuk bubble diagram ni, bubble ni dia kena masuk ikut dia punya, maknanya dia kena two scale lah, dengan dia kena proportion dengan kita punya size lah. Yang ni saya tengok macam lebih kurang sama. Tak. Bagi proportional sebab kita dah ada SOA kan. SOA tu dah ada di code size. So mana besar, tengok contoh tu. Kalau yang ni yang ni dia main ada yang besar, ada yang kecil apa semua. Lepas tu main sekali dengan dia punya hero apa semua, baru nampak dia punya connection dia. Sebab yang ni leceh-leceh lama suka tengok yang ni. Benda ni kan. Nak bagi nampak benda tu. Lepas tu main ikut colour lah, ikut dia punya apa orang kata. Buat bubble tu ikut dia punya sama ada dia Private, semi, tak. negative Yang tu yang zoning ikut dia punya function. Maknanya ikut dia punya kalau untuk yang bahagian makanan ataupun bahagian commercial mungkin lain. Untuk yang bahagian yang bus, yang terminal bus punya lain. Mungkin yang bahagian makanan mungkin lain. Kan? Kalau yang dia beza-beza lah buat kat itu. By colour dia punya pecahan. Baru nampak lagi. Lepas tu macam mana berlink lain dia punya. Lepas tu yang ni boleh sekalikan Mei. Dia punya boleh sekalikan accessibility and circulation. Oh yang ni buat asing ni. tu bawah ni. Apa beza yang ni? Oh dia, kenapa tak buat dalam satu diagram? Tak nampak Sebab nak nampakkan dia punya bangunan. Lepas tu masukkan 3D. Okay, tak apa. Yang ni nanti buat main dengan dia punya colour, lepas tu dengan dia punya yellow lah. Yang ni in term of penyusunan. Macam mana kita nak bagi nampak flow lah. In term of circulation dia nampak. Bawah. Macam mana susun ni? Circulation bawah. Saya pun nak muskil ni. Bawah kiri. Tu circulation. Yang ni. Kiri. Oh okay yang ni. Oh ni accessibility, yang ni circulation. Tadi accessibility. Dan ni boleh combine kot tak? Tak boleh. Tapi ikut suka lah. Mungkin kat sini boleh. Jadi kalau tingkat 2 ni staircase kena ada lebih tau. Dua, kena ada dua tempat. Dia sebenarnya lebih daripada 2 lagi bagus. Pasal yang ni adalah bangunan place of assembly. Kena check balik dekat UBBL. Berapa jarak dia. Ingat tak masa kita pergi Melaka tu, dia punya pintu banyak tau. Sebab yang ni tempat orang kumpul. So dia memang tak boleh satu tangga lah. So benda ni pun nak kena tahu lah. Nak kena check balik kat UBBL. Berapa banyak. Ataupun check balik yang dalam korang punya apa nama dia? Set analysis itu. Itu rasanya dah ada dah yang buat. Kan? Nak kena tengok balik. Batu. Yang ni in term of detail dia nanti saya tengok balik masa dalam floor plan lah. Sebab yang ni nak bagi nampak dia punya
Cuma itulah, semua benda ni bagilah nampak dia punya konsep apa? Explain sekali dengan dia punya konsep design strategi tu sekali. Apa dia punya idea, macam mana orang punya flow tu, dia punya escalation, masuk ekonomi, orang nak pergi mana-mana buat dalam satu sentences. Buat dalam satu ni lah, explanation tu kan. Inner courtyard. Kalau yang ni, inner courtyard ni nanti dia kat mana? Nanti kat atas ni? Atas. First floor. Atas sekali lah. Atas sekali sini lah, mana yang belah-belah sini lah. Ha. Yang courtyard ni. Okay, tak apa. Nanti saya tengok dulu. Saya tengok dia punya design rupa dia macam mana, plan dia kan. Space arrangement strategies. Yang ni nampak macam yang ni, yang ni explanation satu diagram ni, 3 ni lah. 3 benda. 3 benda. Saya rasa kan, kalau macam ni, main dengan dia punya font boleh tak? Dia macam confusing sikit sebab dia punya font dia sama. Yang ni dia punya semua capital kan. Saya rasa untuk yang apa? Dia punya description dia ke justification ni buat font kecil. Oh tak ya bold lah. Ni bold. Tak, bukan bold. Maknanya font kecil. Dia yang ni kan capital semua. Huruf besar semua. Oh, faham. Cuba cari huruf kecil yang lebih kurang lah. Sebab dia macam dia punya hierarchy presentation tu kurang sikit. Sebab bila nampak semua tu kita nak bagi tonjol kan. Lepas tu susunan dia macam tak. Tapi untuk input, sebab saya kalau yang design strategi ni, saya nak tengok as long as korang boleh ada dia punya description, ada dia punya justification, saya rasa okey dah sikit. Sebab nanti yang akan komen detail lagi balik dekat bila dah masuk dekat dia punya floor plan lah kan. Kat situ kita akan lagi nampak. Cuma yang mana tadi bubble diagram? Cuma bubble diagram ni buat propernya bubble balik. Saya tak tahu kenapa JPN ni ada 2, kenapa cafe ni ada 2. Sebab apa? Sebab ada 2 lot kedai. 2 lot, satu lot. Bermakna size sama lah. Tu lot kedai sama. Dia mungkin dekat bubble ni mungkin ada juga bahagian yang tiba dia boleh keluar. Allah. Contoh tiba yang bahagian food court ni kan. Dia boleh buat terkeluar daripada dia punya petak tu ke. Kan mungkin dekat bangunan tu boleh kau ada idea kau nak buat cantilever ke apa kan. Buat tambah saja main lah itu. Cuma nak bagi nampak space relation ni lah dengan dia punya circulation. Ataupun sebenarnya bubble ni boleh je kalau nak sekalikan dengan circulation kalau lebih kurang sama. Kan? Sama. Sebab saya tengok sama. So benda tu jadi sayang lah pula. So at least kita tengok, kita bagi nampak, boleh nampak macam mana dia punya. Sebab benda sama je. Yang tu dia nampak dia punya, yang tu nampak dia punya arrow je kan. Yang ni dia punya bubble. Rasa macam sayang lah pula. So lepas tu kat sini boleh explain. Kalau kat sini macam mana dia punya, kenapa susun kat tepi ni, kenapa susun tepi tu, kenapa susun gitu kan. Kenapa penyusunan dia macam ni. Kena cerita lah sebab apa. Kadang benda-benda ni kita memanglah kita boleh main letak je kan. Tapi benda ni kita kena ada sebab dia punca. Kenapa office semua kenapa office sebelah sini? Ada sebab. Kenapa office sebelah kafe? Tu kafe untuk yang apa? Untuk yang office punya pekerja. Kafe untuk office punya pekerja? Oh, asing lah. Sebab dia kalau dia nak pergi food court jauh kan. Tapi food court atas ni apa yang jauh lah. Bangunan ni bukanlah besar sangat pun. Kan? Macam tak kena.
Sebab kita ni bukannya bangunan yang besar, dia macam KLIA 2 lah. KLIA 2 tu lain lah. Pasal dia punya apa orang kata, dia punya pokok, dia punya bangunan tu sendiri memang berekar bangunan tu saja. Tapi dalam kes kita ni, bangunan kita ni 3,000 square meter lah. Saya tak rasa benda tu jauh sangat lah. Pun kita ada lift bagi semua kan. Dia boleh buat tapi justification dia tu macam tak kuat sangat. Sebab ni kafe lain dan ni kafe lain. Mesti ada sebab dia kan. Lepas tu contoh macam kios kan. Kios ni okey ke kalau kita nak ambil satu lot kedai? Apa beza kios dengan kedai? Kios open. Maknanya yang ni open lah. Tapi kalau kita tengok konsep mall, kios ni dia orang tak buat dekat tepi, orang buat kat tengah kan. Dia punya Tengah-tengah jalan. Dekat dia punya laluan, dia punya satu koridor besar tu dia ada dia punya kios. Tapi macam ni kios dia bila kat tepi tu orang tak nampak. Dia punya arrangement tu nampak macam kedai. Lepas tu saiz dia pun sama dengan kafe. Kan? So benda tu pun nak kena ada sebab lah. Sebab apa? Ke sekarang ni main susun dulu kan? Saiz dia tak ikut gitu. Cuba main, dia macam yang saya nak tengok bukanlah dia ikut saiz dia yang betul-betul exactly betul lah. Tapi dia proportion lah. Maknanya kalau yang ni kecil, dia kecil. Kalau yang ni besar, dia besar. Kalau yang ni terlebih besar, terlebih besar. Ni terlebih kecil, terlebih kecil. Lepas tu saya rasa yang ni memang boleh sekalikan dia dengan circulation pun nampak. Maknanya lepas tu circulation ni pun boleh main banyak arrow. Maknanya dia ada circulation macam mana. Circulation staff macam mana. Circulation customer, user untuk terminal macam mana. Kan? Circulation orang kerja kedai macam mana. So benda tu kita kena tahu ataupun circulation yang lain-lain lah sebab dia melibatkan sebab orang punya hala tuju kat dalam bangunan tu lain. So maknanya kalau kita boleh tengok macam mana circulation dia. Tapi yang paling penting adalah circulation end user dia lah. Maknanya orang yang guna bas apa semua kan. Dia punya circulation tu. Tu pun nak kena tunjuk sebab yang ni dia akan jadi part of, dia akan jadi justification untuk kita punya design macam mana dia punya flow. Sebab biasanya yang kalau bangunan macam ni yang orang biasa tanya adalah macam mana dia punya flow. Orang punya pedestrian punya flow kan. Macam mana daripada luar masuk dalam, macam mana daripada lobby tu dia nak move pergi ni. Sebab dia contoh macam konsep mall lah. Kenapa ada kedai? Tapi kalau contoh macam konsep mall, dia tak buat dia punya mall tu straight forward. Dia akan buat dia akan konar-konar sikit. Ataupun dia ada curve, dia tak boleh nampak. Sebab apa dia nak, bila orang masuk mall tu dia nak make sure yang dalam kawasan mall tu orang berjalan. Walaupun orang nak pergi satu tempat, dia macam konsep IKEA, pernah pergi IKEA. Dia kadang kan, kita pergi IKEA, orang pergi dekat dia punya tempat tu dia dia nak beli satu barang tapi tak nak dia kena pusing pergi jauh kan. Dia ada kawal dia punya pedestrian movement kat dalam tu, dia punya circulation dalam tu. So benda tu pun ada dia punya konsep dia. Benda tu yang saya nak keluarkan tu. Sebab itu akan jadi kita punya justification untuk kita punya plan kan. Itulah dia. Lepas tu apa lagi nak tanya? Space arrangement, escalator, lift ada lagi. Kena check ni spelling banyak spelling salah. Spelling Double check balik separation tadi ada mana tadi atas ada jap. Ground floor ni, ground floor. Tengok balik lah, baca balik mana kan. Okey, mat ni memang tak ada apa ni. Memang tak ada ni. Okey, ada apa-apa tak? Saya rasa benda ni minor je kalau nak betulkan tu. Adjust. Lepas tu bila dah adjust, boleh terus buat untuk yang floor plan. Ikut scale. Ikut scale. Okay. Tapi ni buat bubble lagi, buat bubble ikut scale dulu. Okay. Ada apa lagi?
Okay, yang ni lah. Yang ni nak properkan dia buat bubble ni ikut scale lah. Namanya nampak daripada entrance ke daripada masuk keluar macam tu lah senang. Buat bubble yang proper ikut scale. Kod ada second entrance apa semua kena tunjuk lah kat bubble tu Okay. Alright. Okay. Okay. Tunjuk sekali lagi dalam bubble ni nanti bila dah masuk dalam propernya bubble tu masuk sekali yang sekalikan dengan accessibility ni lah. Mana access pada mana. Yang daripada pedestrian masuk pada ERL apa bagai semua tu kan. Tunjuk lah. Dalam bubble pun, oh faham, okay. Tapi yang dalam bubble yang proper. Sebelum Hmm. sebelum di convert masuk kat dalam floor plan lah. Kira bubble tu kita akan nampak sebagai dia punya draft floor plan lah, sama lah lebih kurang. Itulah kot. Kalau ada apa-apa ni lah terus je lah. Okay bro. Alright, okay. Okay, Assalamualaikum. Salam.